Hello, hai Halo, Nuargas. Kita bersiaran langsung lagi bersama dengan Madamu di Noah Have a Beauty Page. Ingat Noah, ingat Madamu, kekal muda bersama dengan Noah. Hello, hello, hello. Hai semua, selamat malam. Hai. Okey, hai semua. Selamat semua. Okey, yang buka komen. Okey, hai. Okey, malam ni Madamu bersama dengan tukang penasihat. Okay, you guys. menemani, Okay. madam. Apa tujuan you teman ayah? Teman lah, teman. Kenapa? Madam tak berapa nak. You kan dalam pantang. Musuh gagah Okay. dengan stokin dia. Hai di Noah Cyberjaya, Aisyah Rahman. Okay, hai. Okay, masuk dulu. Okay, masuk dulu. Okay, masuk dulu. Jangok, madam. Hari ni madam pakai lip matte coat melok. Okay, I pakai lip matte coat melok hari ni. So, you guys kalau yang mana yang nak dapatkan, boleh dapatkan daripada ejen-ejen sah kita. Kita punya special edition. Okay, so nampak clear Nampak clear ke tak? Nampak center tak? Okay, yang kesini sikit yang. Okay, boleh masuk Pak. Alright, so hi, hello, hi Kaju, hi Chalalala, Mariati, hello. Okay, berapa ramai yang rindukan Madamu macam ni malam kedua kita buat Madamu Talks, okay, di mana kita punya talk show. So malam ni Madamu ditemani oleh tukang penasihat, okay, bersama-sama untuk kita interview. Oh, tukang penasihat penemen malam ni. Yes. Temen malam ni. Hai Alicia, Noah, Asma, cantik berseri-seri. Tapi hari ni perut bekok dah. Rindu Madamu. Okay, berapa ramai rindu? Komen rindu Madamu. Okay, komen rindu Madamu. Okay, first thing bila you guys masuk, you guys kena share dulu, okay? You guys kena bantu Madamu untuk share, okay? Bantu Madamu untuk share. Sebab sekarang ni kita bersiaran dekat Zoom dan link dekat kita punya live Facebook. Okay, hari ni Madamu dah cerita, Madamu dah ceria macam biasa. Tidak ceria sangat lah. Hari ni perut I bengkak hari ni. Mungkin sebab I kuat jalan kot ya. Jalan, duduk lama. Semalam, jelas sejam setengah. Sejam 20. Yalah. Okay, so dia bengkak. Dia duduk lama sangat. So dia akan ni. Tapi tak apalah. Tapi semangat madam ni susah sikit. Semangat madam. Tak boleh. Tak boleh. I bosan nanti. Tapi memang ni lah. Tapi it's okay. Madam, Zoom bukan kena scan ke? So far tak ada masalah. Okay. So share dulu. Okay, you guys share dulu. Malam ni yang kita nak bercerita tentang, kita nak interview siapa MP. Tu MP kita. Di mana MP ni dia MP surprise. Okay, dah tahu. MP ni tak apalah, kita nak cakap surprise. MP ni dia dah lama dengan kita tau. Dia asalnya bermula dengan sebagai ejen dengan modal RM1,050. Awal-awal dulu. First batch. Dia dalam second batch. Tapi kalau ingat, I pernah jumpa first time saya pernah jumpa dekat Kelantan sekali. First dia pergi hantar ICOD barang. ICOD barang. Tak, I tak ingat dia barang, tapi dia ingat dia hantar Asam keping. Masa tu dia ejen ke stokian, dah lupa Masa dah. tu ejen, baru first time jadi ejen. Okay, so hantar keping, asam keping tu yang ingat tu. MP kita ni dia memang seorang yang berhati lembut, lepas tu dia lemah lembut, lepas tu dia jenis yang mudah sensitif. Okay, kita cerita sikit, kita sayang ke dia teriak dah. Itulah dia. Okay, itulah MP kita. Okay, so malam ni tujuan dia, okay, talk show Madamu ni, kita bukan nak cerita nak bagi inspirasi. Nak bagi inspirasi dekat wanita dekat luar sana. Okay, kalau you rasa you tak pernah meniaga online, you rasa you tak pernah meniaga apa yang orang kata tak tahu macam mana nak meniaga online, jangan risau. Sebab apa? Sebab kebanyakan yang mana yang berada dalam sekenua ni mostly mereka semua yang betul. Yang tak pernah, yang belum ada pengalaman. Dulu fresh. Masa mula-mula kita meniaga dulu, kita ingat tak yang kita kita macam apa tau, kita kata apa, bila kita nak dapat apa, orang yang ada pengalaman masa tu. Tapi kita silap tau sebenarnya waktu tu, sebab masa tu sebenarnya cara kita berfikir silap. Sebab apa? Sebab sebenarnya yang kosong ni lah yang kita akan bentuk untuk apa orang kata, macam kita dayung sampan. Bila sampan tu masuk air, takkan kita nak berhenti dan tampar dia.
dia sambil kita dayung, dia bocor pun kita sambil tampas sambil dayung. You faham tak? Maknanya pengalaman ni, ilmu ni you akan belajar. You tak perlu tunggu perfect, pandai baru you nak start. Pengalaman ni dari perjalanan. Amadi dia go kita dalam perjalanan tu kita boleh cari pengalaman. Yang penting orang tu berusaha. Sebab rajin. Kalau kita tengok badan you sensitif. Kalau kita tengok karakter-karakter orang yang berniaga ataupun berniaga online. Okeylah, karakter I lah. Masing-masing dan satu lagi dia orang masing-masing ada story dia, ada cerita dia sendiri. Yang pengalaman I lah, you ceritalah. Contoh macam Madam. Okey. Pengalaman dalam dunia bisnes online. Okey, bisnes online yang macam mana yang you tengok? Yang mana tengok? I pernah dulu tengok macam mana yang orang tengok dalam Facebook yang orang scroll tengok dengan WhatsApp macam beratur kan. Tapi macam mana orang dapat PM banyak tu. Tapi bila I tengok Madam buat, I tengok you buat, bila benda tu berlaku dekat I, I tengok, oh, okey. Baru dah faham. I tengok. Maknanya benda tu betul-betul. Dulu, betul tu susah. Dulu bukan susah, mencabar. Dulu bila kita tengok orang nampak PM banyak tu kan, kita rasa macam mana dia buat kan? Macam mana? Macam ni betul ke benda ni? Macam tak betul je kan. Tapi bila benda tu berlaku pada I, betul-betul berlaku dan memang betul benda tu wujud. Maksudnya kita boleh buat sampai orang minta kita PM banyak. Banyak yang cerita yang banyak. I tak tahu figure, tapi kalau kata phone tu off, dia on buka kan, agak rasa lebih daripada 2 minit. 2 minit dah lebih. 5 minit nombor tak akan masuk. Non-stop nombor tu masuk. So tengok, wah macam ni, macam mana nak reply ni. So disebabkan itu, Madam perlukan agent. Saya kata you tak boleh dah buat seorang macam ni. I tak boleh buat seorang. Masa tu I think you ada macam Cik Ia je kot. Ataupun masa ada tu Cik Ia tak baru. ramai. Cik Ia baru orang. Dalam berapa orang. 2 orang, okey. Masa tu baru. Okey. So start tu lah Noah, kita buka pengambilan agent masa tu. Okey, mula-mula memang masa Cik Ia masuk tu kita tak famous lagi. Tapi saya rasa yang penting sekali, dia macam Madam dia nak merasai. So macam mana dia punya experience yang Madam lalu ni yang dia boleh share dengan agent. Sebab dia dah lalu proses tu. Lalu proses nak layan customer, nak sebab tu I suka kalau macam orang nak join kita, mula daripada bawah. Mula daripada agent. Okey, dah lah dengan modal RM693.60, you mula daripada agent dan you boleh jadikan dia step by step you macam naik tangga. I memang suka kalau team I datang nak jadi agent. I tak berapa prefer you datang-datang you nak jadi MP, you datang-datang nak jadi stockist. I tak prefer sebab I suka you cari pengalaman dulu, jadi agent, naik step dulu, naik tangga. Tak sekarang Aisyah, mungkin ramai yang tak tahu kalau macam dulu sebelum ni apabila kita buat Noah ni, ada ramai yang nak jadi stokis, yang nak jadi ramai. Atas stokis saya tak tahu master ke apa. Okey, dia saya masa kita tu. Kita panggil MP. Tapi memang kita tak buka. Tak bagi. So kalau siapa yang nak, you kena start daripada jadi agent sebab kita nak dia punya experience dia lalu daripada bawah, dari step tangga dia. So bila dia dah lalu stock agent, dia akan tahu macam mana nak lalu bila dia naik stokis ataupun ND, dia akan tahu proses agent tu macam mana kerja. Sebab tu dia boleh share dengan dia punya agent. Itu yang sebab pengalaman tu mahal yang bukan senang. Macam I ada pengalaman I. Macam you cerita yang hantar barang. You cerita pengalaman packing barang apa dia? You cerita pengalaman I. Banyak orang tak tahu dah. Tak ada. Ada yang tak tahu lagi, cerita lagi. Okay. Pengalaman macam mana maksudnya? Masa mula-mula you tengok apa yang you tengok I buat dulu. Masa mula-mula dulu. You guys like sekali mula-mula dulu. Okey, kalau like and share. Okay, macam ini lebih kepada you kan memerhati masa tu. You tengok je. Kerja belakang bila dah settle, barang dah deliver semua untuk jualan ni medium lah. Bukan. Ni I nak you cerita yang masa I mula-mula dulu start seorang dulu. Bukan seorang lah, ada Cik Ia je masa tu. Yalah, you menjual lah. Yalah. Okay, menjual. Tak, maksudnya I lah buat marketing, buat live. Yalah, betul. Cerita detail. Marketing dengan sales marketing. Detail lah maksudnya. Jualan. Packing. Yang detail, yang cerita detail. Packing. Yalah, itu maksudnya dia masa Madam ni proses jualan lah. Yalah. Proses nak bagi tahu dekat orang apa produk yang dijual dan proses menjual. Masa tu, semua benda I buat tak apa. Semua benda I buat sendiri. Maksudnya, I yang reply message customer. Okay, lepas tu I yang close sale.
I suruh you explain yang tu sebab I tengah sakit perut. Yalah, itulah cakap itu sis lah. No, you kena explain detail baru orang faham. I faham maksudnya. I can explain ni. Salesnya proses. I yang tulis apa tu? Okay, kalau tracking customer, I yang update kat customer. Lepas tu bila kita kalau okey lah, bagi relax sikit. Okay. Daripada posting Facebook. Okay, saya ada proses posting Facebook. Reply WhatsApp customer, buat closing customer. Tulis tracking dulu, tulis manual. Tulis manual. Tukar penasihat dia ni dia orang dia offline. So dia nak explain online detail ni yang memudahkan you guys faham, dia susah sikit. Medium pula I terbiasa explain. Bukan I tak faham, I faham sangat benda ni. Semua I nak tahu. Dia tak I suka explain sampai benda ni you guys faham. Okay, I lah masa tu I lah yang contoh buat live. Kalau sekarang I buat live, you guys ada, okay, ejen ada duduk reply customer. Dulu I buat live, I kena cepat-cepat letak live sebab I nak kena reply pula customer. So benda tu memang struggle tau bila I seorang-seorang. So I akan reply, lepas tu kita close sale, lepas tu kita kena post barang, kita kena update tracking. Lambat update tracking kena marah kat customer. Okay, tu kan terangkan ringkas. Terangkan ringkas susah yang sebab diorang terbiasa dengan cara I ni suka jenis terangkan yang terperinci yang mudah orang faham. Nanti panjang sangat, nanti kita nak interview kan. So kita nak cerita lama-lama sangat. Tak, nak cerita pengalaman. So ini yang berlaku, sama juga yang berlaku pada kita punya MP Noah Partner Kelantan, Halina Nordin. Dia bermula daripada bawah. Okay, I suka sebab dia seumpama jalan cerita dia sama dengan jalan cerita I. So sebab tu kita happy tengok kita punya ejen bermula daripada ejen, stokis dan MP Noah Partner. Noah Partner ni dia duduk level atas sekali tau. Okay, so jom. Medium tak nak buang masa, kita jemput dia sendiri, biar dia cerita sendiri. Tak nak cerita dah. Okay, tak nak cerita. Tu kan sakit perut. Okay, so jom kita panggil Halina Nordin, Noah Partner Kelantan bersama dengan Encik Aris, partner beliau. Okay, so hi, masuk dulu. Okay, mana MP Kelantan ni? Dia mau nak jemput ni. Wow, medium buat satu-satu ke? Satu-satu. Hello, Kak Na dengan Encik Aris. Dia. Apa khabar? Kenapa putih melepuk Kak Na ajak minum pure white ni? Duduk rumah, madam. Duduk rumah tak kena matahari. Comel dia punya studio dia lah. Okay, Kak Na, Encik Aris introduce diri dulu. Siapa anda? Okay. Kak Na Halina Nordin, Noah Partner Kelantan. Jadi Kak Na 8 adik-beradik. Lama adik-beradik. 2 adik, anak yang kedua Kak Na ni. Okay. Karakter kita sama, hati mudah tersentuh. Okay, lagi lepas tu Kak Na kuasa sederhana tapi ada kemewahan lah orang kata. Okay. Hidup sederhana. Hidup sederhana. Maknanya bukanlah datang daripada keluarga orang kaya, tak ada. Sederhana. Okay. So Kak Na, cuba Kak Na cerita dulu Kak Na buat apa. Sekarang Kak Na kat sini. Kenapa Kak Na pilih nak jadi sebahagian daripada Noah, bermula sebagai apa? Sebab tadi I dah cerita kat diorang. I dah bagi tahu diorang yang you bermula daripada ejen, okay? You bermula daripada you dengan husband you je. Lepas tu barulah you naik ada team berapa ramai. Cuba cerita momen-momen. Kita throwback balik momen-momen Kak Na dulu. Sebab kadang-kadang orang ni dia ingat kita mula-mula tu kita start tu kita duduk atas dah. Dia tak tahu yang kita bermula daripada bawah. Dengan modal berapa. Ramai ni yang nak tahu ni. Ramai macam yang mana Cik Na bermula. Cik Na ni Kak Na. Cik Na. Oh, Cik Na lain. Rini Cik Na lah. Tak adalah Na kan. Okey. Macam mana Kak Na Kak ke? Macam mana Kak Na dengan Cik Arif bermula dengan Noah? Sebab dia punya experience pengalaman yang mula-mula tu. I suka cerita Kak Na ni sebab dia bermula daripada lain pada lain. Dia bermula, tapi semua bermula daripada dia mula dengar macam best, satu dia ada rejection. Dia bukan rejection, dia macam dia dah putus asa. Tapi dengarlah daripada Kak Na sendiri dengan Cik Arif lagi sedap. Macam tu. Kak Na dulu kenapa tak kenalkan diri? Saya tak kenal diri lah. Cik Arif ni siapa? Cik Arif ni? Mana boleh. Okey. Ya, apa ni, hak tentu sekali, hak sahihnya husband dia lah. Oh, sahih. Okey, nama saya Arif Ahmad Azam.
bila Kak Na ni dia join dengan Noah, dia jadi ejen, maka saya lah runner. Okey. Runner Runner. Sebagai runner. Jadi Bujen Panah tu dia jeng ngepeng, kita jeng ngata. Okay? So, tapi bila Alina Nordin dia naik jadi stokis, saya rasa sampai masanya saya juga join dengan Noah. Saya berhenti kerja dengan CIMB Bank. Saya join dengan Noah full time dengan Noah. Masa mula-mula tu Cik Arif ni bekerja dengan CIMB lagi ke macam mana? Awalnya saya dengan CIMB Bank. Lepas pada tu bila naik jadi stokis tu saya berhenti. Kenapa Encik Arif kenapa berani untuk berhenti nak jadi ejen daripada kerja yang ialah saya tak tahu. Saya pun tahu. Macam mana Encik Arif ada keyakinan? Macam mana decide nak berhenti tu? Okey. Gini madam, pertama sekali bila saya nampak kesungguhan dia. Bila saya nampak kesungguhan dia dan saya nampak Noah tu sendiri. Jenama Noah ni boleh pergi jauh. So saya rasa dari apa ni, bila saya buat macam kata gamble jugalah. Tapi dalam gamble saya tu, saya yakin produk ni, Noah ni boleh pergi jauh. So bila lagu tu, saya suka support apa yang isteri saya buat. Sama kita. Sebab tu support suami ni penting. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita tengok tim-tim yang berjaya kan hari ni semua yang suami support. Okey, lepas tu lepas daripada stokis, lepas tu Kak Na grow jadi MP. Dalam berapa masa lama tu grow tu daripada ejen naik ke stokis? Naik ke setahun je ejen. Lepas tu stokis Kak Na selama 9 bulan je. 9 bulan. 8 bulan. Lepas tu sekarang MP lah. Macam mana boleh decide nak MP? Sebab MP ni satu benda yang apa orang kata yang dia tugas dia, tanggungjawab dia besar. Dia nak kena handle team. Lagi-lagi Kelantan memang team kita ramai kat Kelantan. Tapi cerita dulu macam Kak Na bermula dengan team berapa orang? Okey. Kita start daripada ejen lah. Kita start daripada ejen, okey? Boleh juga. Ejen apa pengalaman Cik Arif? I nak tahu dia daripada dia mulanya ejen berapa ramai team dia? Ejen tak ada team dia. Maksudnya dia jadi stokis, lepas tu dia ada berapa orang ejen? Dia start dengan ejen tu. Okey. Start dengan stokis. Kerana stokis bulan 1 tahun 2019 Kak Na stokis. Lepas tu Kak Na masa tu dalam 4 orang je ada. 4 orang. Masa tu Kak Na buat sale berapa masa tu? Masa tu buat sale berapa sebulan? Masa tu dalam 7,000. Dalam 7,000, 8,000 macam tu lah. 7,000, 8,000. Okay. Pen dikeluarkan gambar first time kita jumpa. Ni first time I ingat betul. Ini kami bagi gambar saya ingat ni apa ni COD I hantar barang. Bukan, I ingat tu asal keping. Permulaan perkenalan dengan madam yang masa ni. Asal keping homemade ni. Masa ni I pergi Kelantan kebetulan, lepas tu Kak Na ambil barang. Barang masa tu lah kita kenal. Okay, lepas tu 4 orang Kak Na bermula dengan 4 orang. So ada berapa ramai masa tu kita COD sendiri dah barangnya. Iyalah masa tu COD sendiri yang kita pun tak grow lagi. Yalah masa tu kebetulan kita nak pergi ke Kelantan. So kita bawa. Kita pun tak ada sistem. Sekarang ni kalau orang suruh bawa tak bawa dah. Ada sistem kan. Betul lah. Tak Kak Na, lepas tu kan masa Kak Na 4 orang ejen tu kan berapa sale Kak Na? 7,000, 8,000. Lepas tu lepas 4 orang tu meningkat kepada berapa? Dalam 4 orang Kak Na ada 11,000. Kita boleh buat 11,000. Boleh buat 11,000. 4 orang. 4 orang. Tengok dia itu yang Noah ni terapkan, walaupun 4 orang boleh buat 11,000. Sebab tu kita pentingkan apa yang orang kata quality daripada quantity. So Noah ni kita memang daripada dulu kita terapkan. Kita tak ramai ejen sampai sekarang pun. Kalau kita tengok ejen orang lain berpuluh-puluh ribu, kita ada almost 3,000 je. Tapi MP boleh buat sale sampai ratusan ribu sebulan.
ada yang jutaan ribu, jutaan ringgit. Macam Kak Na jadi MP start bulan 9 kan. Start bulan 9 Kak Na jadi MP sampailah sekarang ni, maknanya total dalam 7 bulan. Okey. Yalah, betul, 7 bulan lah kerana upgrade jadi MP pada bulan 9 sampai sekarang 7 bulan. Okey, jap kita tengok sale Kak Na. Kita tengok sale Kak Na berapa lama dah sale Kak Na. Ni dia sale dia Halina Nordin Nuar Partner Kelantan. 2018 Kak Na buat 130,000. Okey, lepas tu 2019 Kak ni 2019 ni dia bercampur stokis dengan Nuar Partner. Sebab dia Kak Na naik Nuar Partner bulan 9, so maknanya bulan 9 sampai Disember tu dalam berapa ratus ribu, so total dia 930,000 setahun ya. You bayangkan almost sejuta jadi Nuar Partner Nuar tengok hebat dah. Ampo tengok hebat dah, yang komen tu hebat ke tak? Komen sikit. Clara kata hebat Kak Na. Lagi orang lain mana? Jom bertukar kepada skincare Nuar. Okey, lepas tu Januari, Mac, okey, baru dalam berapa bulan ya? 3 bulan. Baru 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan lah. 3 bulan yang pertama. Mac, 3 bulan. Kak Na dah buat sale 830,000 hampa. 840. 840,000 hampa tengok hampa. Tapi kalau yang ikutkan 2019 ni stokis. Dan stokis dengan MP dia dah stokis, hujung. tapi MP bermula pada bulan September. Ya, kita dah hujung-hujung dah. Lepas tu April 2020, kalau bukan PKP punya hal ni, I rasa dia buat banyak lagi. Ini 140,000 ni sebab apa? Sebab PKP punya hal. Okay, dia bukan PKP pasal apa yang kita bukan PKP, pasal stok kita tak ada. Kau salah PKP. Betul. Tapi dia berkait dengan PKP lah. Tapi masa 2019 tu madam, daripada bulan 1 sampai ke bulan 8 kita buat sale sebanyak lebih kurang 450,000. Ya, masa as a stokis kan. Masa Dendi. Sebab kita ada satu bulan 7 masa tu. Masa bulan 7 itu kita kata pencapaian terbaik kita boleh buat. Turning point lah masa tu. Masa tu. Turning point. 7 ya, betul. Bulan 7 tu. Selepas raya. 155,000 madam. Masa tu stokis je. Stokis. Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Ni, di Selangor masa tu duduk bawah Cik Yah. Masa tu sebelum ni Kak Na ni duduk bawah Cik Yah. Under Cik Yah, anda ni stokis Cik Yah. Tapi masa ejen kita bawa Syirah. Sebelum tu. Masa tu masa ejen. Okay, so Kak Na daripada ejen grow pergi ke MP. So salah satunya ini adalah kelahiran daripada Cik Yah punya team juga. Kan? Daripada Cik Yah. Daripada Cik Yah. So ni nampak tak? Okay, lepas tu kan macam sekarang Kak Na ada berapa total team? Encik Arif berapa orang total team untuk tahun 2020? Sampai last penutupan baru ni kita ada 350 orang tim total tim dia. Agent luar biasa 350 boleh buat setahun 940,000. Wah, luar biasa. Memang dahsyat. Okey, kalau ikutkan dengan orang kata yang macam mana graf dengan total agent tu, macam seorang agent tu memang buat dalam anggaran berapa tu? Kalau 350 350 tu sekarang. Jadi kalau ikutkan sekarang 350, kalau sekarang punya figure adalah 840,000. 3 bulan. 3 bulan divide dengan 350. So anggaran dalam seorang ejen 20,000. Lebih kurang 2,000 seorang. 2,000 lebih. 2,000 lebih seorang lebih kurang. Peningkatan dah naik. Tapi dalam 350 tu pun kita tahu macam online ni dia tak semua yang perform. Ada yang lebih, ada lebih, yang kurang. Average pas kita tengok kita rekod ada yang lebih pada 5,000 sebulan boleh buat, ada yang bawah
kan. Betul, Tapi expo rata dia lebih kurang macam tu lah. Kerana macam Kana, kenapa kenapa pula? Kana rasa jual noir ni senang ke? Duduk dalam circle noir ni, dalam family noir rasa macam mana? Hampa like dulu jap. Hampa like dulu hampa. Kenapa hampa tak like tu, share dulu. Okey, dah Kana. Teruskan. Memang senang. Jual noir ni memang senang sebab founder secara live memang marketing mudah. Marketing disediakan. Okey. Saya nak tanya sikit. Kalau sebut pasal marketing ni kan, berapa Kak Ana dengan Cik Arif ni sediakan kos marketing sebulan? Untuk sebulan. Tak banyak. Okey, contoh. Adakah keluarkan kos untuk online? Orang berniaga online ni biasanya yang kita tahu orang kena keluarkan kos. Cik Arif dengan Kak Ana ni ada keluarkan kos tak untuk online ni? Ada keluarkan kos tak? Boleh kata tak ada. Media kos marketing. Media semua. Semua HQ. Mudahnya hampa jadi MC. So you all berniaga dengan Noah ni memang mudah sangat. Buat marketing menggunakan online tanpa keluarkan modal. Zero cost maksudnya. Cuma keluarkan modal untuk produk. Macam mana ni? Cuma keluarkan modal untuk produk je. Dia daripada bukan kata kita daripada apa ni MP apa ni alamak. Okey, bukan kata kita ni MP apa ni keluarkan kos. Daripada stokis, agent sekalipun kita tak pernah keluar kos langsung. Tapi saya tanyalah Tapi macam mana yang biasa kita dengar cerita yang orang kata berniaga online ni kena ada kos? Kan? Kita banyak guna. Okay, pertama sekali kita banyak guna apa ni free cost marketing lah. Iyalah. Macam apa Facebook lah. So maksudnya mudah lah. Tanpa keluarkan kos boleh capai dengan rajin usaha. 3 bulan. Lepas tu gini dia untungnya dia cuma perlu rajin dengan usaha. Lebih je. Dia dapat itu je. Hal lain semua HQ sediakan. Dia seumpama HQ suap mulut makan nasi. Betul, makan nasi. Rajin lebih sikit boleh. Rajin buat posting. Lepas tu posting. Keluar Fendi gambar posting Fendi. Dari segi bahan-bahan apa ni untuk poster-poster semua disediakan. Bahan-bahan pula disediakan. Tengok gambar Kak Nam posting. Ni gambar-gambar ni madam. Dia gambar ni yelah sebab kita agak jauh daripada HQ kau di kan. Ya betul. Jadi kita ordering kita dengan HQ kalau boleh check record kita order hampir setiap hari di stok. Wah. Setiap hari. So, stok yang sampai ni kalau nampak sikit tu dia sekejap ya. Dia sampai kita terus distribute. Maknanya tak pegang stok lama lah kalau jual Noah ni. Apa yang order stok sampai hari-hari ni? Permintaan tinggi ke apa? Yang order stok sampai hari-hari ni? Terlampau tinggi. Pasal tinggi Ampun like dulu. Tengok Kak Na punya perkongsian senangnya nak buat Noah dengan nak buat duit dengan Noah. Yang paling best sebenarnya, yang paling I bangga dengan Noah ni kita ada macam I dengan team kita key in touch selalu tau dalam live. Kita selalu ada communication. Lepas tu kalau I tengok team kita kalau yang I add friends, I akan like, I akan join live diorang. Walaupun tak secara direct, kita tak berjumpa secara direct ataupun tak bercakap secara direct secara terus telefon ke apa semua, tapi bagusnya macam Madam ni, kelebihan yang Madam ada ni, dia boleh contact direct dengan semua. Dengan semua orang. Secara live sehari 2-3 kali. Tak ada maksudnya kalau you agent tak boleh add you friend, tak ada macam tak tu. Ada. I as long as I tengok you team Noah memang I add, tak kisahlah you apa pun. Sebab antara sebab kenapa kita join Noah pun daripada dulu Madam, it's about you. It's about me. I bangga pula, hilang sikit perut I. Sebab apa? Bila yalah kita bukan nak condemn tapi kita memilih. Kita tengok founder-founder lain banding dengan Madam Erika Baiduri. So inilah
Jangan dipuji lebih-lebih. Jangan dipuji lebih-lebih. Nanti kembang perut ni. Bukan memuji tapi memberitahu kebenaran. Ini kebenaran dia. Okey, tanya Depo, tanya je. Depo ni setuju tak apa yang Cik Arif cakap tu? Okey, setuju tak disebabkan Madam Mu? Setuju ke tak? Kalau setuju, komen setuju Jelas tak? Tapi macam Kak Nan dengan Cik Arif memang I tahu you guys memang leader yang bagus. Lepas tu team jaga team dengan baik. Kita boleh tengok macam mana Cik Arif dengan Kak Nan jaga team. Yang paling penting Madam, Andy kita Madam. Andy dalam tim Harina Nordin macam adik-beradik. Ya, kadang-kadang tu ada kekoh telinga sikit biasa tu. Kekoh telinga tu biasa. Madam pun kadang-kadang kekoh telinga dengan MP. Betul. Dengan MP. Ni apa ni siapa cuba cerita top 5 MP Kelantan top 5. Top 5. Okey, dia sekarang ni mostly yang perform lah. Yang perform biasa Shelly rantau panjang. Dia terpanjang. Dia bersalin dah dapat baby perempuan comel. Dia bersalin dah? Baby Noah tu. Baby Noah. Putih gebu. Mostly Shelly Siti Queen. Siti Queen. Safira Sabri. Lepas tu kita ada lagi Noraida. Noraida tapi kecek banyak tu. Kecek banyak popok tu. Kecek banyak. Ni. Popok dia kalau jumpa Madam Mu pun nak ukah Madam Mu nak ambil gambar. Ni gambar dekat ni. Dekat masa Kak Na dengan Arif buat satu event di Kick Off di Kota Baru. Apa tu kekoh telinga tu balah. Kita tu Siti Queen tu Ya, banyak kecek tu Siti Queen tu. Dia kata terima kasih Abang Arif, dia kata. Ganah popok dia. Okay, tapi itulah memang tim Kelantan memang lagi satu Madam Mu pun rasa Madam Mu famous kat Kelantan. Gigi je. Madam Mu. Buat Kelantan. Kita bangga lah dengan tim Kelantan, kita bangga. Tapi Madam, kalau kita nak sebut top 5 untuk tim di Kelantan ni, sebenarnya saya tak berani nak sebut nama-nama. Sebab apa? Dia semua hebat. Lepas tu dia dekat nak naik. Lepas tu waktu naik. Dan untuk bulan ni, untuk bulan 3 baru ni, new rival, saya kata pencabar baru. Ending ni dia baru ada. Ada. Dia baru masuk bulan 2 baru ni jadi Andy. Terus naik. Aisyah Caca. Stalking Kubekir. Hebat. Tapi memang kadang-kadang ni yang baru ni bukan boleh kira, dia punya perform lain macam. Energi dia lain. Dia energi macam ni. Kadang-kadang yang lama ni bukan orang kata lama pun energi. Dia ada energi. Cuma yang baru ni semangat. Sebenarnya bila kita buat sesuatu, energi ni dia relate dengan semangat. Bila kita ada semangat, energi tu akan keluar. So bila energi tu keluar, kita akan perform lah. Itu je sebenarnya. Kita dalam apa-apa jua yang kita buat, kita kena ada energi. I selalu pesan energi kena sentiasa ada. Macam I ni I tak tahulah energi ke apa. I celik je mata daripada operation. I terus kata I nak buat live. Tu namanya energi ke apa tu ya? Tak tahu nama gabur. Betul lah tu Madam. Tu, kalau katalah Andy baru ni, baru masuk ni kan, dia naik atas. Tapi kita jangan, saya tak boleh nak kata tim-tim lain kurang. Sebab apa? Anytime Andy Awin Shazri, Azuraini, Yusmaliza di Terengganu, Ruby Pekalan Cepa, anytime dia ni akan pitah. Sebab dia orang ni tak jauh tu. Bagusnya tim kita. Ada punya say, dia dekat-dekat gitu je. So apa ni Cik Arif kena buat top 10, top 20 lah lepas ni. Muka ramai hebat. Top 20 semua lah. Top 10. Top 20 pun okey. Tapi apa benda? Andy kita ni Andy baru. So so dia masih lagi dalam proses. Tapi okey lah. Alhamdulillah daripada tunjuk ajar Madam Mu daripada HQ apa semua buat kelas baru ni kan. So
So daripada situ kita orang banyak belajar. Daripada kelas-kelas dengan Fahdi Ghazali, dengan kelas Azizan Osman, Datuk Azizan Osman. So so benda-benda tu banyak membantu tim kita. Tahun ni tak ada kelas kita? Tak ada. Online coaching. Kalau sekali ikutkan kita punya perancangan tahun ni penuh. Susun. Kalau ikutkan tahun ni punya perancangan penuh. Tapi kita akan proceed untuk online coaching yang kita buat dengan kat Facebook group kita. Yang tu kita akan continue. Okay, untuk online coaching sebab kita nak team kita sentiasa ada knowledge lah. Tapi sebenarnya meniaga ni senang je. Dia duplicate leader. Duplicate leader. Okay, MP duplicate madam. Satu hari 10 kali buatlah, 10 kali lah MP pun buatlah. Tu yang you menyanyi apa ya? Madam pun tengah joget ke apa tu? Tengah perform. Tengah perform tu. Hampa like dulu madam punya live ni. Hampa like dulu, cukupkan 1000 like dulu, okay? Like dulu. Tapi memang Cik Arif duduk, Cik Nak, Kak Na duduk dengan Noah memang mudah Memang tak pernah tak sangka yang Kak Na duduk sini. I dengar Kak Na keto sepatutnya bayar 500 tapi bayar berapa ribu. Tak sebulan buat apa? Banyak piti sangat ke? Sebab bayar lebih tu madam, sebab nak pakai orang lain. Jadi ada ni habis cepat. Kalau tak ada PT tak boleh bayar lebih. Sebab PT dah terbayar lebih. Betul. Berapa kereta tu Cik Aris sepatutnya bayar berapa? Actually sebenarnya daripada kita ada 2 kereta, satu kereta dah settle. Hasil Noah ke kerja hasil Noah. Totally hasil Alhamdulillah. Noah. Kemudian bila kita ambil kereta yang kedua tu, yalah walaupun kereta biasa tapi kereta biasa pun mahal. Tapi kena bayar sebenarnya dari segi loan kita kena bayar 750 sebulan. Jadi kita tak follow 750 tu. Kita terus dengan kita target dalam masa setahun lebih ataupun 2 tahun paling maksimum 24 bulan settle. So kita bayar bulanan 2,500 sebulan. Tengok daripada 700 boleh bayar 250. 2,050 sebab terlebih pitih. 2,500 sebab terlebih pitih lah tu, banyak pitih. Nak beli gapo lepas ni. Cik Arif nak beli gapo. Cuba share lah eksklusif. Cik Arif pernah share dengan madam mu, tapi madam mu nak share dengan dia orang ni. Hasil meniaga Noah daripada Hati ni kan dia melekat dengan New Accord 2020. Oh, berapa harga tu? Berapa harga tu? 199. Wah, tu boleh tahan harga dekat 200,000. Dekat 200,000. Cik Arif nak beli kereta. Totally hasil niaga. InsyaAllah, amin. Doa-doakan. Amin. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Boleh tengok hampa dengar. Hampa dengar. Dulu bermodalkan dengan RM1,050. Nampak Oh my God. Rubik ekor tu ya tu coming soon tu. Harga 200,000 meniaga online je. Tahun ni. Madam, hari tu, mana purple kita? Purple. Macam lucu je. Jangan. Cik Yah warna purple. Madam warna purple. Kena gang. Cik Arif hari tu Cik Arif kata kat I, Cik Arif nak beli lepas sebelum raya atau selepas raya tak silap I. Tapi disebabkan PKP terpaksa ditanggung. Tahun ni hujung tahun. Habis PKP. InsyaAllah. Oh, nak beli kereta besar lah tu. Yolah, pakat nak beli kereta besar habis. Tubik dah kereta mewah. Tu dia, alhamdulillah lah. Kita happy lah yang I kan. I punya kita sebenarnya kalau kata yang mampu yang boleh apa ni sampai level dia. Ini bukan kita nak tunjuk, kita nak kepuasan, kita menggunakan ada reward untuk diri sendiri, keselesaan untuk keluarga, family, kan? Bos. Sebenarnya beli kereta tu untuk revenge. Sebab dulu sebelum saya join dengan Noah, semasa saya yalah walaupun kita kerja dengan CMB, lepas tu Kak Ana pun kerja juga. Kita pun nego tepi jalan. Kita nego tepi jalan, kita nego pasar malam. Nasi ayam berapa? Dengan pasar malam. Oh, kita tak tanya lagi. Okey. Semalam dapat berapa? Semalam berapa sih? Semalam masa jaga tu.
pukul rata lebih kurang dalam nak kata tak nak royak kadang tu kalau time hujan tak nak langsung. Okey. Jadi biasanya kalau boleh pun dalam 100 200 gitu je. Len ni jual luar sehari berapa sih? Ceritalah sikit. Lepas tu duduk rumah je. Kalau dulu kalau ada hot 100 ini tahun 100 malam tu kena goreng ayam. 2015 daripada 2008 sampai 2015. Berapa 2008 10 tahun Seremban. Lebih ke 10 tahun. 7 tahun. 10 tahun saya berniaga di Seremban Night Town. Kalau orang di Seremban dia tahu. Okey, so maksudnya Cik Arif ni siang hari bekerja. Ya. Balik malam ni Malam ni pasal malam. Hujan lagi banyak. Masa bila Cik Arif apa ni nak niaga makan ni dia kena sedia kan tu. Dia nak preparation apa semua, nak beli, nak pergi pasar beli lauk, nak pergi beli bahan-bahan, balik preparation. Masa bila tu preparation? Masa bila preparation? Okey, dia hari Minggu. Hari Minggu siang hari tu saya akan prepare untuk 1 week. Kita akan masuk fridge lah. Kita akan masuk fridge lah. Tapi kita prepare, letih tak berniaga tu? Letih tak? Letih. Letih sangat tak terkata. Sebab kemah kita kena buka sendiri. So, lagi semua benda. Sebab tu saya kata revenge. Dulu kita kerja pagi sampai malam daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 2-3 pagi. Tidur sekejap, lepas tu esok lagi kerja pula. So dalam masa tu walaupun kita kerja kuat, saya cuma boleh pakai Nissan Bennett buruk. Pada itu putih. Okey, nak tanya point okey. Kenapa Cik Arif dengan Kak Ana berusaha untuk buat kerja daripada pagi sampai petang, lepas tu berniaga pula malam? Sebenarnya apa yang Cik Arif dengan Kak Ana ni kejar waktu tu ataupun berimpian pada waktu tu? Maksudnya kerja ni daripada pagi pukul 8 pagi sampai pukul 2 pagi ni untuk apa sebenarnya? Dia paling tidak. Okey, the main reason adalah untuk ialah walaupun kata kita sebut nama CIMB tu gah ataupun kalau macam Kak Ana dia kerja dia pun syarikat dia agak besar, okay? Tapi kita bukannya level tinggi. Macam maksudnya pangkat tak tinggi. Tak tinggi. Jadi bila pangkat tak tinggi, income kita pun tak cukup. Dan kita pula, saya pula duduk di Seremban. Di kawasan bandar macam tu. Bukan masalah kawasan bandar. Tapi preparation kita untuk setahun sekali nak balik raya, madam. Perlu duit. Raya pakai duit banyak. Nak pakai duit banyak. Nak beli barang, nak beli lepas tu bila nak walaupun balik. Anak seorang, tapi banyak duit pakai. Tapi nak balik kampung kalau tak ada 2,000 tak usah balik. Tak usah balik. Betul? Tak balik. Tapi betul minyak kereta dah berapa? Tapi sebenarnya apa yang nampak dekat karakter Cik Arif dengan Kak Ana ni sebenarnya ramai orang kat luar yang husband and wife bekerja. Yang income macam apa ni Arif dengan Kak Ana. Okey, ramai income macam tu. Tapi maksudnya ramai juga yang selesa dia dah masih selesa dengan apa dia yang rasa macam dah itu ada. Je tahap dia rasa macam dia tak boleh buat lebih lagi. Dia rasa macam kalau income dia sebulan 2,000 itu je dia boleh pergi tahap tu je. Sebenarnya dia salah cara berfikir tu. Dah juga okey dia sekarang ni ini berkait dengan this attitude karakter. Sebenarnya tak ada masalah kalau orang tu rasa dah cukup dah selesa bagi saya lah. Tak ada masalah. As long dia boleh manage. Tapi zaman sekali 2,000 nak makan gapo ya. Itu masing-masing. Anak seorang besar dah. 2,000 cukup dah Kana sebulan. Dah juga. Tapi yang nak cerita ni, yang nak cerita adalah karakter. This is the character. Sebab tu Cik Arif ni dengan Kak Ana ni macam mana dia boleh nampak benda ni. Dia nampak boleh berjaya benda ni dengan mudah. Sebab dia dah melalui zaman yang struggle. Okay? Dah melalui satu proses yang kerja daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5 petang, balik nak prepare, balik nak pergi niaga, sampai pukul 2.30 pagi, tidur dalam 2-3 jam, hari-hari proses yang sama berulang bertahun-tahun. Tetapi bila dia dapat satu benda yang ni rasa mudah dan benda tu mudah dan create income lagi senang. So disebabkan karakter dia pernah lalu proses yang teruk. Tapi bagusnya dia tak bersungut. Lah. Dah lalu proses kita sebenarnya bila kita lalu proses kita tak bersungut. So kita tahu yang kita accept benda tu.
Tapi bila sampai pada satu ketika yang kita dapat satu benda yang lebih baik, kita akan ada perbezaan. Oh, dulu macam ni susah aku boleh buat. Tapi sekarang ni lagi senang ni, kenapa aku tak boleh buat? Itu maksud saya yang sebut dia punya experience dulu. Macam mana sepatutnya senang ni boleh buat lebih lagi. Boleh lebih lagi. Dan kita guna pengalaman nak dulu masa kita nego apa semua kan. So bila kita start dengan join Noah, kita dah rasa nampak pendapatan tu dah nampak macam meningkat. Tapi kita tak guna duit tu sehabis-habisnya. Kita guna saya ambil satu prinsip, elakkan hutang bila nak mula berniaga. Cik Arif ni kerja bank. Manajemen kewangan. So dia memang berjaga buat kewangan, pandai dia urus. Jadi daripada ejen madam sampailah ke sekarang ni jadi MP, kita tak pernah ada loan. Kita tak ada guna loan. 100% modal yang kita ada hari ni adalah hasil daripada RM1,250 hak kita join Noah dulu. Loan ni kat rumah ada stok berapa value tu dengan duit dalam bank lagi tu berapa? Kat rumah tu bawah tu tak ada stok dah. Duit dalam bank. Dah. Oh, duit dalam bank dah. Baru ambil semalam licin dah. Tengok tu pok-pok ni. Pok-pok ni makan ke buat gapo Noah tu. Tapi alhamdulillah loan ni kita boleh buat kalau dulu saya ambil pengalaman saya di bank, so kita buat pengurusan kewangan tu. So saya buat tabung. Tabung kita nak pergi melancong, tabung untuk pendidikan anak, apa semua kan. So tabung-tabung ni alhamdulillah kalau saya tengok tabung anak tu kan sedih. Oh. Tabung anak tu adalah dalam RM50, RM60 gitulah. Tak ada. Ni berapa puluh ya adalah ni? Alhamdulillah daripada join Noah kita dah mula menyimpan dalam tabung pendidikan anak ni. Alhamdulillah baru telitah 2-3 hari baru ni nak pergi check akaun. Alhamdulillah. Oh, baru nak pergi check? Pada berapa? Pada berapa? Wow. 30 ya? 30,000. Daripada berapa puluh ya? 50. 50 ya? Tengok. Ya Allah. Dalam tak sedar. Dalam tak sedar. So saya boleh, pertama sekali kita boleh tabung tu, kita ada tabung untuk pendidikan anak. Dalam masa yang sama juga kita boleh kembangkan bisnes. Kita boleh kembangkan bisnes. Sebab nak kembangkan bisnes kena ada modal. Modal tu duk pusing duk grow. Betul? Sama. Sebab dalam bisnes ni dia pengurusan kewangan tu yang paling amat penting. Itu amat penting. Setuju. Sebab sama benda ni pun macam medium pun apa yang kita terapkan pun sama juga. Dalam macam Noah ni pun sama. Itu yang kita pun memang advice mana-mana kita tak sarankan kita punya ejen stoki pergi buat loan nak bisnes tak nak. Jangan ingat dengan RM1,000 ataupun RM600 tak boleh grow. Dia boleh grow. Sebenarnya benda ni grow adalah dengan kita punya usaha. Apabila kita ada satu pressure yang untuk kita nak usaha, tak ada masalah. Tanpa modal. Jadi maksudnya 2 tahun 4 bulan kita bersama, lebih kurang 2 tahun 6 bulan bersama dengan Noah. Daripada RM50 tadi tu kita boleh grow untuk khusus sahaja tabung pendidikan anak. Maknanya dia simpanan situ saja RM30,000 daripada RM50 tu. Itu tak termasuk dengan modal dia pusing, modal dia bayar kereta dia bulan-bulan tu hak patutnya RM700 dia bayar RM2,500. Okey, dia tak termasuk dengan kereta dia hak habis bayar dah tu. Macam-macam lah. Okey, renovation rumah dia tak habis lagi. Madam tak jadi rumah baru tu. Dia tak termasuk tu. Nampak tak hasil dia dia tak termasuk. Saya nak tambah stok bini madam, lapar lah mu. Lepas tu insya-Allah. So nampak tak betul lah kan, sebab tu I bangga tau. I bangga yang you cakap lah macam mana I bangga dengan tim-tim I. Okay, yang daripada bawah naik. I lebih suka macam tu. Sebab dia belajar tau. Dia belajar macam mana cara. Kadang-kadang bila kita terus naik ke atas, kita tak belajar tu yang bawah ni. Ini yang Allah. Sorry. Ini yang madam nak tanya push saya suruh ceritakan tadi sebenarnya benda ni. Sebenarnya inilah proses dia. Macam madam sendiri pun proses dia macam tu. Apa yang kita bagi, saya bagi kat dia, apa yang dia gerakkan tu dia buat sendiri.
I pun bermula dengan modal kecil. I pun bermula dengan modal kecil. Nak isu modal juga tapi sebenarnya adalah usaha. Itu Madam nak dia nak suruh saya cerita tadi. Dia suruh saya cerita. Ialah reply mesej customer, Madam sendiri, closing. Kak Na pun mula-mula pun buat gitu juga. Kan sebab benda tu. Pengalaman. Sebab dia sebenarnya kejayaan ni kita kena trust the process. Jangan you expect you masuk Nuar baru masuk lepas tu terus nak jadi jutawan. Dia tak jadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tu. Dia mesti ada. Dia bukan skin cepat kaya hok cerita malas. Bukan. Dia lagi satu bila join dengan Nuar ni pertama sekali kena hormat leader lah. Betul. Macam kita dulu bila dengan Cik Iyah dulu memang sampai hari ni pun kalau ada masalah memang telefon Cik Iyah. Kalau Cik Iyah tu 2 jam tak cukup telefon dengan dia. Belajar. Tapi Encik Arif memang betul mana-mana pun I belajar. Okey, contoh macam I belajar, I ada leader kan, ada cikgu. Kita nak berjaya, satu kita kena memang respect. Kalau tak respect dia hati kita jadi pun contohnya macam Cik Kak Na lah. Contoh Kak Na buat Nuar tapi Kak Na tak suka Kak I. Mesti hati I pun sedih. Jadi rezeki pun payah nak masuk. Dia rezeki pun payah nak masuk. Dia payah nak jadi. Betul tak yang banyak tempat yang kita tengok kalau contohnya macam kalau you tak respect leader you tak respect you punya top atas dia akan mana-mana lah kalau mana-mana pun kalau macam kata kita kerja lah contoh Cik Arif dulu kerja dengan CIMB. Okey, kerja CIMB. Cik Arif tak nampak Cik Arif punya bos besar tu, mungkin dia jauh sangat dia punya level tu banyak, tapi kita nampak satu syarikat. Apabila kita tak hormat, kita tak rasa bersyukur, kita tak rasa bersyukur, dia sebenarnya tak bersyukur. Kita tak rasa betul-betul kita di dalam dunia CIMB tu, macam CIMB tu hak bank kita punya yang kita akan buatkan satu benda yang macam tu. So kita tak ada kepuasan bekerja. Kalau kita rasa hati tak ada, hati kita tak ada. So apabila kepuasan untuk kita kerja tak ada, so kalau kita dapat duit tu macam tak cukup. Duit tu mungkin banyak kita dapat, contoh mungkinlah dapat gaji 4,000 sebulan contoh. Tapi dia tak ada keberkatan. Dia rasa macam tak ada kepuasan. Hati-hatilah dia bermain hati. Dia macam kadang-kadang kita biasa dengar macam orang kata kalau soal rezeki ni kalau kita sebut saya sentuh tadi pasal respect company, respect. Sebenarnya mana-mana syarikat kita bekerja pun kena macam tu sebenarnya. Barulah kita akan rasa, walaupun sikit kita akan rasa dia punya, walaupun orang berniaga pasar malam macam tu. Tapi walaupun dia dapat tak banyak, tapi dia rasa feel dia. Dia respect each other lah. Dia respect each other. Tapi contoh macam masuk ni macam ni. Contohnya macam kita leader. Kita kata okay, jalan lurus. Tapi yang bawah ni duk bengkok-bengkok. Tu yang jadi apa kata kekos telinga. Dia jadi pencegahan. Bukan pencegahan, macam bergaduh. Dia tak boleh. Dia contoh macam maksud respect ni maksudnya bila leader kata gini. Ini dok leader kata bangun duduk. Leader kata bangun Dia jadi gitu. Jadi yang tak jadi tu. Itu maksud kita respect ni memanglah respect. Kita manusia. Orang atas kena respect bawah. Itu of course lah kita respect. Tapi kita bercakap tentang respect ni maksudnya dengan cakap. Jangan degil. Maksudnya duduk dalam bila kita buat sesuatu tu kita buat dengan hati. Betul, boleh rasa dihargai. Betul kat Siti Wakambal. Faham betul tak Encik Arif? Kita maksud kita respect ni bukannya maksudnya kita leader kita boleh marah orang. Dok. Maksud kita ni maksudnya bila kita dok susun perjalanan tu ikut. Bukannya bila kita kata jalan lurus duk bengkok pas nak jadi kerana. Betul tak? Tak jadilah. Betul? Kita as a leader, kita dah tahu macam contoh HQ, kita macam Nuar, kita HQ kita dah tahu. Kita nak susun gapo, gini. Lepas tu MP follow. Lepas tu MP bagi tahu kat stokis follow. Faham tak? Dia itu maksudnya, respect tu maksudnya dengan kata. Lepas tu jangan melawai. Orang kata A, dia kata B. Ada pula orang kata A, dia kata Z. Apa guana? Okey, apa pula pengalaman Cik Arif? Ada pengalaman awak rasa perit-perit sikit ke sepanjang berniaga online ni? Berniaga online. Ada ke situasi yang rasa macam stres dekat kita kena cerita juga benda tak sedap ni. Jangan cerita sedap ya. Dia gini, bila kita bermula daripada kita mari daripada satu situasi stressful dah. Okay? Jual apa yang saya cerita tadi lah, kita jual di kaki lima, kita jual di carnival. Di production tu kita tidur dalam kemah hari Minggu. Kan?
Biasa, saya biasa. Jadi bila bermula dengan Noah ni, perik tu dah tak ada. Kita tidak merasa perik tu di Noah. Sebab dah kalih dah. So kalau katalah ada masalah-masalah sikit tu, kita kata insya-Allah kita boleh cuba selesaikan. Lepas tu kalau katalah ada facing dengan problem tu, dalam Noah ni sendiri, tim MP, Madam, lepas tu dengan MPP supportive. Bila kita bercerita, bila kita bercerita akan ada bantuan, kata nasihat, apa semua. So tak ada masalah lah. So, insya-Allah boleh buat. Itulah Encik Arif. Orang kan nak cari leader, hak mana hak tengah tengok live Madam Mo ni, nak cari leader, dia kena cari leader hak melalui macam-macam dah. Dia seumpama leader ni macam kita naik kapal. Kalau kita naik kapal hak biasa nakoda dia tu dah biasa di lambung ombak. Okey. Maknanya dia banyak pengalaman bila dia biasa di lambung ombak, lepas tu dia dapat atasi ombak tu. Kena tengok juga dia pergi laut mana. Yalah, example. So, leader macam ni lah hak kita nak. Leader hak ada pengalaman. Bukannya leader hak duk tunggu. Okay, hak tak pernah ada pengalaman. Penting untuk kita pilih leader yang ada pengalaman. Okay, penting. Hak mana tengah tengok live Madam Mo ni ingat. Penting untuk cari leader yang ada pengalaman. Lepas tu kita kena selesa. Bila kita nak bekerjasama, contoh I nak bekerjasama dengan MP I, of course I akan pilih MP yang I selesa. Takkan I nak pilih MP yang macam bakpo gitu tu, gipeh dah. Maksudnya hak kita selesa lah. Okay, so itu penting untuk pilih leader yang ada pengalaman. Macam I akan cari leader, kalau I nak cari contoh, I cari cikgu, I cari leader, I akan cari leader tu yang memang ada, orang kata dia memang banyak pengalaman. Barulah dia boleh ajar kita ataupun dia boleh bawa kita tu dengan pengalaman dia. Betul. You faham tak? Apa ketawa tu, apa dia tu, no Madam, setuju Madam. Apa dia kata pakai setuju lah kau dah tu. Setuju, faham Madam. Ya, lidah Atika. Ini mesti ramai-ramai geng tim Klaten. Klaten ni. Madam ingat cerita ombak rindu Madam. Jangan kacau I Jitra. Betul Madam, pilihan kita menentukan apa akan jadi pada kita lepas ni. Tapi memang betul. Okay, macam Cik Na. Cik Na rasa Cik Na pula. Kak Na rasa dengan Cik Arif ni duduk dalam Noah ni pilihan tepat ke dok ni? Pilihan tepat lah, insya-Allah. Tepat InsyaAllah tepat, amin. Kak Siti faham dah. Selesa, jangan join Noah. Noah ni Kak Nak, kita ni macam family kan. Kita ni macam apa kata, kalau kita cerita kita boleh teriak. Kak Nak memang Kak Nak dah suka teriak. Kalau kita cerita kita boleh teriak sebab kita rasa hati tu dia lain tu. Hati berbunga-bunga. Sebab Noah ni, orang yang ada dalam Noah ni kebanyakan ya, hak mula dengan kita, Kak Nak ingat dah daripada 2017, 2018, dia orang ni masih ada sampai sekarang. Ramai yang ada dengan Noah sampai sekarang. Kita dah lama, kita yang ada ni bukan jenis yang baru masuk lah. Yang keluar tu mungkin tak ramai sangat. Okay, kadang-kadang yang keluar ni bukan keluar apa-apa. Kadang-kadang tak boleh fokus, ada hak bekerja. Sebab tu kalau buat apa-apa, contohnya kalau siapa-siapa nak join Noah, ingat kita buat apa-apa kena fokus. Fokus tu maksudnya buat macam Encik Arif buat keputusan untuk berhenti. Tengok kalau dia tak berhenti, I rasa tak boleh beli lagi kereta tu. Lambat lagi nak beli Honda tu. Dah. Klik saja. Tak ada lalih pun. Sebab apa? Sebab tak fokus. Klik saja, klik jauh je. Memang tak ada lalih langsung. So, sebab pun Encik Arif boleh berada tahap ni sebab dia fokus. Kenapa Kak Na daripada agent stokis sebab dia fokus. Fokus ni penting. Sama juga dengan stokis kita. Stokis agent, kalau you fokus, I cakap yang the power of focus. The power of focus ni memang power. Okay, habis hari yang Kak Na muka Noah dah tak boleh tukar muka lain, produk lain dah. Dia komen. Okay, yang baru pun dah rasa keakraban, apatah lagi yang lama. Betul Kasha. Yang baru pun sebab I kerja ni macam contohnya Kak Na, macam yang Kak Na, dia akan cerita kat I siapa agent, cerita macam contoh Kak Na akan bagi tahu Kak Na punya agent. Kalau contoh macam Madam Mo, siapa tu hok peluk-peluk habis baju Madam Mo kena bedok mawar tu, gitu. Maknanya kita akan bercerita tentang tim kita. Sebab Madam kalau nak tahu pasal tim, Madam nak tanya siapa, mesti tanya MP. Kak Na akan bercerita dan I kenal tim I. Okay, fokus dan konsisten tu depa ni kata. Setuju Madam. Pok ni kata mana pok dia ni? M ni tim Kelantan komen sikit.
Alhamdulillah dapat stokis dan MP yang bagus. Amin. Okey, lepas tu Kak Nah ada lagi tak 20 patah perkataan kau sebelum kita end live kita. Learning madam tak boleh live 2 jam, kena live sejam je, perut sakit. Okey. Sebelum saya bagi Kak Nah, saya siapa ni? Kak Nah. Apa? Okey. Kak Nah dulu lah. Kak Nah dulu. Kak Nah, buat apa beza sangat dulu dengan Learning? Dulu dengan hitamnya, Learning dengan putihnya. Beza sangat kan buat gambar ni. Beza jauh. Ya. Beza jauh. Nampak kau muda kau. Kau putih. Kalah madam ni. Pure white. Tapi memang beza Kak Nah. Beza. Dengan Nuar ni Kak Nah, kalau Kak Nah masuk dulu, Kak Nah nampak macam umur 40. Dia ni pun 20-an dah ni. Beza kan? Oh, sudah. Memang beza. Memang beza sungguh. Dulu Encik Arif nampak lagi muda daripada Kak Nah. Ini jujur. Dulu. Dia ni jauh beza. Jadi Kak Nah tinggal dia jauh dah. Kak Nah nampak muda. Siapa setuju? Kak Nah bagus dan baik, amin. Dulu Kak Nah beza dia tak macam ni tau. Okey, dulu bukan macam ni. Dulu memang apa orang kata dengan nampak macam berumurnya. Tapi cerita satu kereta Kak Nah. Kak Nah ni dia nampak je ni. Dia nampak relax, diam lah. Tapi aku pernah tengok sekali dalam live. Dia pergi pergi kontur ni yang pasar tu. Pasar kan, pergi pasar. Apa nama? Offline tu. Turun Padang ni. Walkabout. Walkabout tu. Walkabout. Ada sekali tu saya tengok dia buat live dekat pasar, tak silap pasir putih ke? Pasir putih ke Jetih? Tempat apa ni tempat mak Kak Nah family dia kerja. Dia Kak Nah ni ada energi ke apa yang tersembunyi. Yes. Bila dia I nampak dia present dekat orang, dekat dia closing pun boleh tahan rupanya. Dia kata energi. Ramai orang yang tak sedar tau yang dia ada energi tersembunyi. Kak Nah memang nampak hebat kat situ. Okey, hebat sahabatku. Amin. Saya setuju dulu dia lain. Law ni kena comel. Tapi Kak Nah ada satu energi. Sebenarnya semua orang ada energi ni tau. Cuma dia tak keluar. Sebenarnya Kak Nah sangat power offline. Sangat power offline. Kak Nah bila berkomunikasi even dengan tim-tim dia pun, I tengok dia layan tim-tim dia, dia bersembang dengan tim-tim dia. Tu Sally tu kat tepi Kak Nah tu. Nampak lain ni kan nampak kurus kat situ. Yang waktu tu tak ada PKP yang you nampak handsome you. Sekarang ni huduh dah yang. Aduh. Kena pakai topi lah malam. Kamu panjang tu. Pusyuk dah dengar ni Meda. Okey, lepas tu Kak Nah, teruskan Kak Nah. Yang tadi tu Kak Kak Nah nak bagi apa ni kata-kata nasihat. Kita berjaya ni kena buat sungguh-sungguh. Ya, okey. Lepas tu proses berjaya tidak akan jalan dengan pintas lah. Maksudnya dengan cepat. Jadi dia ada peringkat-peringkat. Dia trust the process. Ada proses dia. Dia ada proses dia. Macam naik tangga. Kadang-kadang ni kita ni tengok orang ni berjaya, kita pun kita nak buat benda yang sama yang kita anggarkan, kita akan berjaya seperti tu dalam masa. Tapi kita kena tanya, kita kena apa yang kita nak cerita kat sini adalah dia ada proses dia. Berapa tahun, apa proses pertama dia lalu, apa pahit manis dia lalu, tak? Betul. Jatuh bangun dia. Dia punya apa big why dia tu kenapa nak berjaya pengalaman tu. Pengalaman. Nak dapat manis tu dia kena ada. Ada pahit dulu. Ada pahit dulu barulah boleh manis. Barulah manis. Macam ubat, makan pahit dulu barulah sihat. Ibaratnya kalau kita kata macam contohnya kalau kita kata kita ibarat ni kita ni sebagai pisau ataupun pedang. Nak pisau dengan pedang ni madam. Pisau dengan pedang ni dia nak dibuat pisau dengan pedang ni dia kena bakar, dia kena tempel, dia kena katok, dia kena belakang. Lepas tu dia kena asap. Barulah jadi pisau. Kalau uli tepung dengan air, dia tak jadi pisau, dia jadi jepuk. Boleh pakai. Boleh pakai. Dia hacur dengan gitu je. Jadi maksudnya kalau kita nak berjaya keras ke apa-apa dan kita boleh bila guna pisau dengan pedang ni macam-macam lah. So kita kena melalui proses tu. Proses kena bakar, proses kena ketuk, proses kena asap. Kena melalui proses. Ini ada orang dia nak jadi pisau tapi baru nak ketuk sikit tos sewi. Apa bila nak jadi pisau tu? Dia berkarak situ je. Betul tak?
Sebab tu nak berjaya ni. Jadi sebab tu nak berjaya ni dia kena melalui fasa tu, kena ketuk macam Cik Arif kata tu. Tak setuju, memang setuju benda tu. Sebab lepas tu dia perlukan proses. Nak jadikan pisau tu nak bagi dia tajam berkilat tu, dia nak kena melalui benda ni dulu barulah end up dia baju kilat. Lepas tu barulah mahal. Suka tengok madam bercakap madam. Dia lagi sakit perut tak tidur. Okey. Lepas tu Cik Arif dah tak ada apa-apa, kita nak apa? Sesi kita dah sejam dah sesi kita untuk malam ni Madam. Ya. Last kali saya nak bagi saya nak bagi tahu madam impian saya madam. Ya, impian apa ni? Impian saya madam, saya nak tengok Noah ni dan saya nak tengok madam tu sendiri setanding kalau kita kata macam Shangri-La Hotel, jenama-jenama lah. Secret Recipe, Fish Manhattan. Nah, benda-benda ni kalau kita sebut nama-nama ni seolah-olah jenama antarabangsa. Tapi sebenarnya kalau kita tahu jenama ni Mary Brown ke apa semua tu, itu adalah syarikat Bumi Putra. Syarikat tempatan, bukan Bumi Putra tapi syarikat tempatan, syarikat Malaysia. Sama dengan Noah. Lokal. Kita nak tengok satu masa nanti Noah ni bukan saja di Malaysia tapi seluruh Asia. InsyaAllah. Amin. Dan kita perlukan tim-tim kita. Itu impian kami. InsyaAllah. Boleh jadi. InsyaAllah. Tapi biasalah step by step proses. Mesti boleh jadi. Yes. Sekarang ni kita tengah berjalan. Sebenarnya kalau orang kata Noah dah berjaya, Noah belum berjaya ni. Noah masih tengah berjalan lagi ni. Orang kata nak kata macam ni, baru mula. Kita baru mula. Kita baru mula sebenarnya. Proses permulaan. Baru masalah fasa yang kedua. Fasa introduce baru ni. Sebenarnya Noah ni. Okay. Senama lagi Noah akan berada di pasaran. Panjang lagi. Ayah harap Kak Nan dengan Cik Arif akan ada dengan kita daripada mula sampailah akhirnya lah. Gerak jari tu beg darah Noah. Apa? Aduh. Alright lah, okey lah Kak Nan dengan Cik Arif. InsyaAllah. Terima kasih. Madam akan buat terbaik. Kita HQ kita akan buat yang terbaik kita akan support kita akan upgrade dari semasa kita nak maju, kita kena upgrade. Kita akan upgrade. Even daripada segi kita punya produk, kita akan upgrade step by step. InsyaAllah. Okay guys, so lucu lah Cik Arif ni Pop ni kata. Okay, Madam dengan doa-doakan apa ke tim Kelantan. Dengan tim Kelantan habis PKP benda pertama lagi cari tim Kelantan. Okay, kita pergi makan kedai ulai. Itu sebenarnya. Okay, kat mana-mana Madam nak pergi Kelantan. Okay, I akan cari habis PKP I nak pergi Kelantan jumpa dengan tim Kelantan. Alright, so Kak Nan, Madam doakan Kak Nan dengan Cik Arif maju jaya. Okay, jadi great leader. Semualah apa ni Cik Kak Nan, tim Kelantan dan semua. Okay. Hak mana orang Kelantan, hak nak join Noah, boleh tinggalkan nombor phone di ruangan komen. Kita tak buka lagi pengambilan ejen tapi kita masukkan dalam waiting list dulu. Waiting list. InsyaAllah kita akan buka. Kita akan buka tak lama lagi. Sebab tu kita duk sharing ni, kita darah apa-apa. Ingat belakang pok dia dengan nak pok dia. Pok dia guna ayat Encik Arif. Darah purple belakang. Okay, so terima kasih Encik Arif. Madam, selamat berpuasa. Marhaban di Ramadan. Tak lama dah kita nak menyambut Ramadan ni. Lagi 3 hari. Selamat berpuasa. Nampaknya tahun ni kita raya, kita berpuasa ke sama ada mungkin sampai raya macam ni. Kadang-kadang macam ni. Tapi kita bersyukur Noah tetap berjalan. Permintaan Noah tetap alhamdulillah. Itu yang kita bersyukur. Cuma disebabkan kita punya kegagalan adalah produk kita, kilang kita tak boleh beroperasi. Tapi dah boleh dah. Dah boleh dah. Alhamdulillah dah boleh dah. Cuma lambat sikit lah. Dia akan lambat sikit dah sebab dia dah putus kan. Okay. Lambat sikit pasal operasi pun dah jadi dia dihadkan. Jadi kita punya ni staff pun staff pun dikurangkan. Tapi masih jalan. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh, jangan risau boleh. Okay. Don't worry, kita akan bagi yang terbaik. Terima kasih Kak Nan dengan Cik Arif. Dengan tutup video. Bye. Okay. Terima kasih. Sana, bye. Assalamualaikum. Bye.
Okey, kasih Itu Dilove dan Noah Kasha Stokis. Permintaan Noah luar biasa. Betul, alhamdulillah musim PKP sales lagi meningkat. Madam tahu Umi. Okey, tak sabar nak jumpa Madam pulak ni. Sabar. Semoga kita semua berjaya. Amin. Okey, tolong PM Elikah tu. Elikah dah tinggalkan nombor phone di ruangan komen. Yang mana yang nak sertai Noah. Tapi kita belum buka lagi, cuma sekarang ni kita masukkan nama dalam waiting list. Alright guys, so thank you so much. Madam mau jumpa lagi you guys. Selamat malam. Yang ada tak 2-3 patah perkataan nasihat lah macam you ada banyak pengalaman yang sebab tukang penasihat ni, kalau you guys nak tahu, I nak cerita tukang penasihat ni asalnya seorang nelayan tau. Okay, masa tu tahun 2000 berapa ya? Masa tu umur you berapa? Ya, cepat dah tak ingat umur dia pula. Umur 18. Masa tu tukang penasihat 18, tukang penasihat habis belajar, tukang penasihat pergi duduk dengan ayah dia. So ayah tukang penasihat ni dia ada book. So dia orang memang cari sumber pendapatan daripada situ. So tukang penasihat pergi sekali, okey, Madam panggil dia nelayan. So dia bermula dengan nelayan selama berapa tahun ya? Nelayan. Itu salah satu pengalaman. I love to share dia punya proses. Dia start dengan sebagai nelayan, lepas tu dia berapa lama? 2 tahun, 5 tahun. Dalam 2 tahun lepas tu tukang penasihat decide untuk pergi KL. So bila dia pergi KL, masa dekat nelayan tu dia dekat Perlis tau. Okay? So lepas 2 tahun tukang penasihat decide untuk pergi KL. So bila dia pergi KL, masa pergi KL cuba cerita momen you sampai, you touch down naik bas kan, daripada Perlis you naik bas pergi. Naik flight ya. You naik daripada Perlis, you naik bas, you pergi ke KL. Cuba you cerita sampai kaki pertama you pergi kat KL, you buat apa? I nak cerita jujur. I pernah dengar you pergi buat kontraktor rumah lah apa, pancur siming. Cerita tak? Itu pengalaman. Itu macam-macam lah. Bila kita dalam bila I sampai so I belajar lepas tu I jumpa, lepas tu ada stop. Lepas tu I stop. Jadi banyaknya masa tu duduk dekat macam menumpang member rumah kan, mencari haluan memang kan, masa tu kita nak cari macam mana. Masa tu bukan zaman sekarang ni ada macam-macam peluang yang senang dulu, kita nak tengok kan. Dulu peluang tak macam hari ni. Sekarang ni dulu ni dia kena bergantung kepada macam mana kita bergaul dengan siapa, lepas tu dengan siapa yang kita jumpa, kita kenal. Kita lalulah kita jumpa ni pernah buat kerja kontrak, bukan I kerja kontrak buat pegang file. Bukan I pegang cangkul. Ini story betul tau. Ini true story. Tapi tukang penasihat dia jarang nak cerita. Tapi I love to share dengan you. Sebab you guys nampak kita macam dah steady, kita dah berjaya. Tapi pengalaman dia asalnya boleh bermula daripada nelayan, dapat datang KL, lepas tu buat kerja kontrak. Okay, bukan kontrak yang pegang file, arkitek tu bukan, tapi bancur siming. Bancur siming. Okay, lepas tu naik bas sekali dengan pekerja-pekerja kontrak Bangladesh dengan Indonesia. Okay, lepas tu bayangkan macam mana. I tak boleh bayangkan. I nampak sebab tu lah you humble, yang you tak lupa diri. Bila I nak belikan you Lamborghini, you tak nak. Sebab you lupa bukan macam tu ya. Sebenarnya apa yang I belajar kita ni belajar daripada apa yang kita buat, apa yang kita lalu proses. Sebenarnya benda tu dia tak ada sedikit pun kita akan rasa macam kita menyesal, dan tak menyesal kan. Sebenarnya benda tu adalah bukan untuk kita nak teruskan dengan keadaan macam tu. Sebenarnya macam I suka cuba buat bila tengok satu benda ni kita nak tahu feel macam mana dia punya pengalaman dia kerja macam tu. So bila you dah lalu proses tu, you tahu macam ni rasa dia. So kita punya emosi macam mana. So sebenarnya kita tahu buat benda lain, tapi I suka cuba buat benda-benda yang pelik-pelik sikit. Benda-benda yang Noah boleh grow dengan cepat sebab I punya advisor pengalaman dia besar. Dia advisor I. Dia advisor I. Okay, lepas tu so lepas tu I ni biasalah kita ni minat bisnes. So sebab tu lah I belajar kerja ikut orang buat bisnes. Buat bisnes. Belajar tengok ni. Nak suka dengar cerita inspirasi dia. Lepas tu bisnes ni pun biasa. Masa tu apa lagi you buat daripada you jadi kontraktor pergi basuh. Okey, dia macam ni, ada satu ketika tu, tahu ingat tahun 98 kita ada krisis ekonomi. 98 sampai tahun dalam tahun 2000. Dah 2-3 tahun. So waktu tu
ramai ustaz nak sama belajar, tapi bila sebabkan ramai yang orang yang kerja-kerja yang steady-steady ni terpaksa diberhentikan jadi salesman. Okey, masa tu you kerja apa tu? Masa tu I ikut berniaga ni. Berniaga apa? Ikut berniaga. Berniaga adalah yang I punya ikut orang lah. Ni pakcik pun ada berniaga. Okay. Ikut pakcik dia berniaga. Kawan kan. Berniaga dekat mana? Jalan Tar. Bukan penasihat. Kompleks. Bukan penasihat, dia pernah cerita kat I, dia pernah berniaga kat Jalan Tar, memang laku tau sebab dia memang pandai bercakap, dia pandai offline, dia memang terror offline. So lepas tu krisis ekonomi. Okay, so pada ketika tu bila krisis ekonomi tu, so kita rasa macam kalau aku sama belajar berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, pun belum tentu kat mana dia punya. You kena sisi sikit. Tak apa, okey nampak. Okay. So bila I punya circle tu ada yang kena buang kerja apa semua. So masa tu kita pun budak, so kita decide kan tak payah sama belajar lah. So dapat peluang waktu jadi salesman. Sebab ramai yang kena buang kerja ni ramai jadi salesman waktu tu. Okay. So bila masuk dalam bidang salesman ni sama sebenarnya, salesman ni sama macam bisnes, cuma bukan produk kita produk orang. Waktu tu offline ni kita kena pergi. Tapi commission okey lah Tapi bila jadi salesman ni the best tentang apabila kita lalu satu proses bisnes berniaga ni yang I malu tapi kena paksa, kena ajar. I kerja dengan company Chinese. Dengan company daripada sebab tu kemanasan ni dia punya ego boleh tahan juga. Daripada UK dia punya company. Macam mana you buang ego tu? Malu. Dia bukan pasal ego tau. Dia malu. Dia malu dengan ego ni lain. Dia malu tak? Sebab kita tak pernah nak berdepan nak cerita benda yang santai, benda yang apa produk macam-macam kan. So bila you dah lalu proses tu, you dah kena basuh. Bagusnya I kerja dengan satu company Chinese ni. Dia Chinese ni dia satu je. Satu dengan company UK. No, you kenapa tahu? You kata bagusnya Chinese pasal dia orang tegas. Dia tegas. Dan tu moment yang paling memberi kesan. So bila kita terpaksa, kita dibasuh, dia memang cuci kita punya kepala ni. So baru kita nampak. So masa tu kita tak ada belajar bisnes ni. Macam sekarang, you nak belajar bisnes, nak bagi terbukanya minda, nak cuci pemikiran ni. Macam-macam kelas ni, seminar boleh pergi. Betul tak? Sekarang mana? Dulu mana ada? Dulu tak ada. Dulu tak ada orang nak ajar. Melainkan kita pergi bekerja dengan orang tu dan orang tu. Tengok pada company macam mana. So the best yang I dah pernah dapat adalah itulah pengalaman paling mahal. Tapi kan story you yang paling I suka adalah you datang daripada nelayan lepas tu jadi salesman. Itu pengalaman you sampailah you buat bisnes. Sekarang ni you jadi I bolehlah beli cincin kat I buat 1,000 sepasang seutah tu. Nelayan ni bukan je nelayan ni sebenarnya dia punya pengalaman tu pekerjaan itu bukan satu benda yang mudah. Pasal tu bila I pergi dekat pelantar atau pergi dekat tengok orang jual ikan tak jual ikan, orang yang menjual. Pelantar. Sebab bukan mudah sebenarnya berada di tengah-tengah laut ni. Iyalah. Bukan mudah dengan nak panasnya, dengan panas, dengan sejuknya. Yang I tak nak dengan kena ributnya. Kalau I masa tu saya tak berkenan kat you sebab hitam. So sekarang ni kalau I beli ikan mana kan, I pun tak ada minta kurang beli. Memang takkan beli ikut ikan, takkan minta kurang sebab I tahu susah. Tapi banyak kita beli dengan kat kedai. Salahnya kita bukan beli dekat pelantar kan. Itu dia punya sedikit lah bercerita, share. Alright. Okay. Tu dia sikit. Sebenarnya ada banyak lagi cerita tapi tukar menasihat ni dia tak cerita detail. Macam I suka cerita detail. But it's okay. So Madam Muna. Madam dia suka detail. Tapi Madam dia punya imaginasi dia detail. I imagination I kuat. So Madam Muna undur diri dulu semua. Tapi boleh lah. You pun nak. Perut I bengkak. Dia bengkak. Dia bengkak. Sebab semalam saya terlampau ni sangat. Memang bengkak teruk hari ni. So ini kena jaga. Lepas tu bila bengkak dia cepat nak kencing tau. Sebab dia macam mungkin dia bengkak so dia tekan you punya bleeder you tu ke pundi kencing you. So dia macam nak kencing je. Lepas tu dia jadi bengkak. Pengalaman yang perik itulah akan mengajar kita. Tapi ni kan I suka satu tukang nasihat punya karakter. Dia humble plus dia tak lupa diri tau. Dia tak lupa diri tu maksudnya macam you relax lah. I kata kat dia yang kita beli Lamborghini habis PKP ni. Tak tanya nak belakang nak pergi mana? Tak adalah. Lepas saja je. I kata yang kita beli Lamborghini habis PKP ni. Lepas tu dia kata tak payah lah. Saja I suka-suka je.
Okay, I suka-suka je. Sebab orang perempuan mesti kena detail, harus. Okay, so tapi karakter dia memang relax, low profile. Tukang penasihat relax je, relax karakter dia. Okay, sebab tu pengalaman sebenarnya. I puji you sebab pengalaman you. Tapi di samping kehidupan kita ni sebenarnya ada orang-orang yang di sekeliling kita yang banyak membantu. Sebenarnya sama juga macam you buat bisnes. Contoh macam cerita tentang Arif. Cik Arif dengan Kak Na. Dia kata kalau you nak berjaya lagi, you husband and wife kalau kena support. Even macam team pun kena dengarlah leader. Maksudnya jangan degil. Kalau you nak berjaya, you jangan macam apa orang kata, kita kan I satu kan you kata kat you walaupun you rasa macam leader aku tu lagi tu muda daripada aku, so engkau kena respect aku lebih. Bukan maksudnya kita nak respect, maksudnya kita nak puja orang tu, bukan. Respect ni maksudnya dengar, respect. You know respect maksudnya bila leader tu, contohlah dalam group leader hello, tim pun kena bersuara. Itu yang akan buat you sebenarnya dalam tak sedar, itu proses kejayaan you. Ini leader duk hello assalamualaikum seorang pun tak jawab, memang takkan jadi. Dia susah tau nak cerita pasal respect ni. Respect ni dia banyak merangkul. Dia pertama sekali kita kena tengok orang yang paling circle, paling dekat dengan kita. Contoh dalam bisnes ni, kalau kata orang yang dah berkahwin, dia kalau kata suami, bukan nak suruh kalau kata isteri tu bisnes nak kena paksa suami sekali ikut, tidak. Tapi maksudnya dia perlu dapatkan restu, sokongan ni maksudnya bukanlah sokong ni nak kena buat apa yang isteri buat, tidak. Itu part yang husband lah. Tapi maksudnya sokong ni maksudnya bila tengok kalau dia sebenarnya moral support. Sama ada kita boleh bagi moral support. Macam yang cakap ni pasal agent, macam team. Macam team yang nak berjaya, saya kena leader lah. You kena dengar cakap leader you. You kena dengar leader dia tahu apa yang terbaik untuk you faham tak? Tapi memang betul lah ada yang cakap, orang kata respect each other. Macam kita sangat terbuka untuk dengar pandangan kita punya MP, pandangan kita punya stokis, tapi mungkin tak direct, tapi by leader lah, leader akan sampaikan. So kita titik berat benda tu, itu yang kita panggil respect each other. So senang je nak berjaya, follow the flow. Follow the flow ni ikut leader you kata tapi kalau leader kata terjun bangunan, salah lah tu. Okay, so you faham tak maksud Jangan kena pandang menilai, bukan semua benda yang betul. Fiza, setuju. Tengok leader macam mana juga. Kak Siti dengar kata Kak Na, MP Kelantan, respect dia sebab dia nak bagi terbaik pada kita. Betul, setuju. So yang mana yang nak join MP Kelantan, Cik Haris dengan tengok pada matlamat leader masing-masing. Kak Na, you guys boleh tinggalkan nombor phone. Okay, mereka merupakan MP Kelantan, memang dan mereka merupakan leader top 2. Kisha Cik Ma terbaik. Wah, puji juga leader dia. Okay, dengar leader, ingat tu, dengar. Just trust the process, betul. Okay, moh lah Madam nak undur diri. Madam rasa macam I beranak pos 9 bulan dah ni. Okay ya? Nanti next time. Esok bagi malam I rasa macam esok malam kita ada esok malam kita ada bersama dengan MP. Okay, kita ada sharing lagi. Okay, esok nanti tunggu dulu. Esok tunggu okay? Hari Jumaat. Faham Madam terbaik leader Clara Pina. Ya, betul. Alright guys. So Madam Mona, leader pun kena ada sifat terbuka Madam. Yes, of course lah Putri Syafina. Sebab tu Madam kata, Kak Putri, kalau leader hot, kita tengok leader juga. Okay, carilah leader yang terbaik, yang you rasa selesa, yang you rasa boleh berkomunikasi, yang you rasa boleh, apa orang kata, boleh bercakap. Macam mana you boleh bercakap dengan I, macam tu you boleh bercakap dengan leader you. Alright guys, so Madam undur diri dulu. You guys jumpa you guys besok pukul 10 pagi, pukul 2 petang dah. Kita jumpa pukul 10 malam dengan tetamu. Next tetamu kita akan dengar sharing dia. Minggu ni memang kita cerita sharing je. Alright, so Madam nak undur diri dulu dengan tukang penasihat. Thank you. Okay, ni tukang penasihat kita punya advisor. Thank you. Terima kasih. Advisor Noah ni. Okay, thank you so much guys. So Madam undur diri dulu. Thank you so much. Selamat malam. Kita jumpa lagi.